Menjelang akhir 60-an, sebilangan pemuda modernis UK, Mods, mula menjauhi elemen hippie dan gaya kelas pertengahan. Kelompok ini masih mengekalkan identiti Mods seperti fashion dan muzik, tetapi dengan karakter yang lebih bold and daring. Antaranya, mereka mula mencukur rambut hingga nipis dan membotakkan kepala. Identiti ini dilihat berorientasikan budaya golongan kelas pekerja. Fashion skinhead juga dipengaruhi gaya Jamaican Root Boys, terutamanya muzik ska dan rocksteady. Selepas kemunculan punk rock, skinhead membantu mempopularkan Jamaican music tiga serangkai, ska, rocksteady dan reggae yang dicampurkan dengan punk rock, dikenali sebagai two-tone. Trend skinhead pada era 70-an ini seiring dengan Mods revival dan fenomena punk rock di UK. Populariti kumpulan-kumpulan punk rock seperti Sex Pistols dan The Clash memeriahkan punk rock scene. Malah semakin ramai golongan terpelajar mula memainkan muzik punk rock. Tetapi perkara ini kurang digemari ramai pemuda punk dan skinhead. Mereka melihat pengaruh art school dalam punk rock sebagai artistic pretensions. Ia telah membawa genre itu menjauhi etos jalanan dan budaya kelas pekerja. Ketika inilah munculnya gelombang kedua punk rock yang merangkumi antaranya crash punk dan street punk. Muzik punk rock seperti ini lebih mentah, asas dan eksklusif buat pemuda rebel. Ia menjauhi norma arus perdana. Kumpulan punk rock yang mengekalkan ciri-ciri ini ialah Cock Sparrer, Sham 69, Cockney Reject dan Angelic Upstart. Kumpulan street punk seperti ini menghasilkan lagu-lagu yang boleh dinyanyikan bersama dan ianya berasaskan tema budaya jalanan yang lebih dekat dengan sentimen golongan skinhead. Tetapi kebangkitan muzik dan sub-budaya saingan ini tidak sekadar berdepan isu sosial, ekonomi dan penguasa. Ia turut berdepan dengan pengaruh politik yang ekstrim dan rasis. Era 70-an turut menyaksikan pertubuhan politik rasis kulit putih UK seperti National Front dan British Movement giat merekrut pemuda skinhead dan punk. Kelompok ini mendukung ideologi fasisme dan white power berasaskan falsafah neo-Nazi. Ramai skinhead dan punk yang terjebak dengan ideologi ini akan melakukan provokasi di gig-gig punk rock dan memulakan pergaduhan. Malah pada tahun 1979, Sham 69 mengumumkan tidak lagi akan membuat persembahan live selepas konsert mereka diganggu kumpulan far right ini. Tetapi pada tahun yang sama Sham 69 membuat keputusan drastik itu, muncul band-band muzik baru yang terinspirasi daripada muzik mereka. Pada ketika inilah muncul band-band skinhead yang terawal. Mereka telah memainkan satu lagi sub-genre untuk punk rock. Bagi memberi nama kepada fenomena baru punk rock ini, seorang wartawan muzik, Gary Bushell, telah menggunakan frasa "oi" dalam satu artikel yang disiarkan di dalam surat khabar. Frasa ini diambil daripada lagu Cockney Rejects, "Oi, oi, oi". Ia merupakan satu frasa sapaan atau teguran yang menjadi selanga komuniti Cockney di London. Ia sama seperti hi atau hey, tetapi dengan tone yang lebih agresif. Sejak artikel itu disiarkan, oi telah menjadi mantra skinhead sehingga hari ini. Kumpulan muzik bergenrekan oi mula diasaskan sekitar 1979 seperti The Foreskin dan The Business. Dari aspek lagu, oi lebih bermelodi dan mengutamakan rentak downbeat berbanding lagu-lagu punk rock yang abstrak dan bervariasi. Oi juga tidak dipengaruhi elemen Jamaican music yang upbeat and relaxing. Rentak oi berbunyi asas, terus terang, rigid dan berintensiti tinggi. Ia mengekalkan karakter in-your-face attitude dalam punk rock. Karakter oi menjurus kepada budaya hooligan bola sepak, budaya jalanan dan budaya skinhead sebagai gaya hidup. Namun genre ini turut berhadapan masalah rasisme. Ia turut menarik minat pihak skinhead dan punk daripada National Front dan British Movement. Perkara ini diburukkan lagi apabila album kompilasi oi yang pertama, Strength Through Oi, dikaitkan dengan ideologi neo-Nazi. Walaupun semua kumpulan muzik skinhead yang menyumbang lagu untuk kompilasi ini tidak menyokong NF dan British Movement, terdapat faktor lain yang telah menyebabkan ia terpalit dengan imej rasis dan fasis.
Album ini dihasilkan oleh Gary Bushell tanpa sebarang niat membawa agenda politik kanan. Gary bagaimanapun mengakui telah melakukan dua kesilapan besar yang menyebabkan album ini dikaitkan dengan falsafah neo-Nazi. Pertama, tajuk album ini sendiri, Strength Through Oi. Menurut Gary, beliau tidak tahu bahawa terdapat frasa popular pertubuhan Nazi Jerman yang diterjemah ke bahasa Inggeris dengan maksud Strength Through Joy. Beliau sebenarnya melakukan permainan kata yang diambil daripada kumpulan Skids. Tetapi disebabkan tajuk Strength Through Oi ini, pihak media mengaitkannya dengan ideologi neo-Nazi. Kesilapan kedua, pemilihan model ini. Nicky Crane sebenarnya dikenali sebagai pendukung kuat ideologi neo-Nazi. Menurut Gary, beliau hanya menyedari perkara berkenaan sewaktu album ini berada di peringkat terakhir. Dalam retrospektif, Gary mengakui beliau sepatutnya menggunakan gambar lain tetapi berhadapan kekangan masa. Pihak daripada NF dan British Movement terus memainkan sentimen perkauman dalam kalangan skinhead. Antaranya Rock Against Communism di mana mereka mempromosi white power bands yang memainkan lagu-lagu rasis dan xenofobik. Pada tahun-tahun terkemudian, pihak media arus perdana terus mengaitkan neo-Nazi dengan skinhead, terutamanya dengan populariti filem seperti Made in Britain, Romper Stomper, Pariah dan American History X. Stigma ini bagaimanapun tidak mampu mengekang skinhead sebagai satu gerakan sosial. Malah dalam masa yang singkat, budaya saingan ini telah merebak ke seluruh dunia. Majoriti skinhead menolak ideologi rasis white power. Malah terdapat gerakan dari dalam skinhead sendiri, iaitu Skinhead Against Racial Prejudice, SHARP, sebagai counter movement. Dunia hari ini telah menolak sebarang sentimen anti-Semitik dan ideologi neo-Nazi. Perkembangan ini telah membersihkan muzik Oi daripada terus dipalit dengan kontroversi perkauman. Walaupun Oi tidak memasuki sfera awam, ia masih teguh dan mempunyai ramai pendengar yang memahaminya sebagai genre yang memupuk persaudaraan dan kebersamaan.